Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Ahmad bin Raja Sulun. Matrik nombor 266302. Okey, pada hari ini saya dengan bersama ahli kumpulan ingin membuat pembentangan tugasan kumpulan yang mana tajuk yang kami pilih adalah bertemakan perancangan strategik Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan ehwal pengguna. Okey, pertama sekali saya akan membentangkan pengenalan untuk berkenaan dengan ehwal pengguna ini, kabinet ini, iaitu yang pertama di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna di Malaysia yang dipanggil KPDN SEP, dia ditubuhkan pada tahun 27 Oktober 1990, di mana dia memberi rancangan kepada pembangunan perdagangan dalam negeri serta untuk melindungi pengguna daripada ditindas oleh pihak-pihak pembekal dan penjual. Jadi menteri yang bertanggungjawab pada masa kini yang telah dilantik sejak tahun 2020 lagi, iaitu bernama Alexander Nathalinggi, di mana beliau adalah ahli berkapit. Dan sekarang ni beliau bertanggungjawabkan untuk memimpin kementerian ini yang dipanggil KPDN SEP. Okey. Bidang tugas dan fungsi utama KPDN SEP ini adalah lebih kepada mengawasi perdagangan dalam negeri, iaitu membuat pencatuan dan pemantauan harga barang yang di bawah kawalan, memberi lesen dan mengawal pengeluaran barang, dan menjual barang keperluan. Oleh itu juga KPDN SEP ini bertanggungjawab untuk melindungi harta intelek yang mana yang meliputi hak cipta, cap dagangan, paten dan kebentuk perindustrian. Oleh itu juga dia mengeluarkan lesen untuk penjualan dan mengedar barang seperti petroleum, petrokimia. Oleh itu juga aktiviti yang berkaitan juga perlulah Menteri Jabatan ini adakan keselamatan industri petroleum, petrokimia dan gas untuk memberi lesen kepada mereka yang berjalan aktiviti ini secara ulus dan langsung. Okey, jabatan ini mempunyai sebelah bahagian di negeri Malaysia, iaitu yang pertama bahagian perdagangan dalam negeri, bahagian penguatkuasaan, pembangunan perniagaan, maklumat, pengusahaan sumber manusia, dasar perancangan strategik, khidmat pusat kewangan dan audit dalaman. Yang kemudian ada bahagian undang-undang, bahagian gerakan kepenggunaan dan timbunan pengguna. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tengku Sharifah Amirah binti Tengku Azlan, nombor matrik 260880. Baik, isu utama yang sering ditubuhkan pada musim perayaan adalah kaedah kawalan harga di Malaysia. Setiap kali tiba musim perayaan di Malaysia, terdapat fenomena dan isu yang menghantui pengguna adalah isu kaedah kawalan kenaikan harga barangan, yang terutamanya adalah harga barang basah. Harga barang basah adalah barang yang utama yang diperlukan pada musim perayaan. Apabila musim perayaan tiba, pihak penjual akan memberikan alasan yang stok barangan berkurang seperti ayam kerana permintaan yang tinggi, terutama dari golongan peniaga-peniaga. Tinjauan telah dibuat pada pasar raya, kedai runcit dan pasar-pasar awam telah menunjukkan peningkatan mendadak adalah bekalan ayam. Tidak dapat dinafikan yang bekalan ayam ni akan sentiasa tidak mencukupi kerana permintaan yang tinggi ketika musim perayaan, dan pada tersebut pihak penjual mengambil kesempatan dengan menaikkan harga secara sewenang-wenangnya. Barang-barang lain juga akan menunjukkan peningkatan harga adalah seperti susu, minyak masak, tepung, gula, ikan, telur dan sayuran. Kenaikan harga barangan juga ini akan memberi beban kepada pengguna, terutamanya golongan B40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Muhammad Idris, nombor matrik 266652. Seterusnya saya akan membentangkan
tentang analisis persekitaran. Analisis persekitaran terbagi kepada dua, iaitu analisis luaran dan dalaman. Okey, analisis luaran dia terdiri daripada politik, ekonomi, sosial, teknologi dan peluang ancaman. Manakala analisis dalaman merangkumi dua aspek, iaitu aspek fungsi dan aspek kecekapan teras. Okay, penerangan berkenaan dengan analisis persekitaran. Pengurusan strategik dimulakan dengan menggunakan teknik limbasan persekitaran luaran dan dalaman yang mana akan digunakan untuk memilih isu-isu strategik. Manakala teknik ini juga dapat membantu penganalisis dan menyana dan melaksanakan strategik mengikut kawalan dan penilaian. Kaedah ini adalah satu proses penilaian sistematik kepada beberapa faktor yang memberi peluang bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang mana menjadi penghalang dalam pelaksanaan objektif dan matlamat organisasi. Okay, seterusnya analisis luaran. Analisis luaran adalah analisis bagi mengenal pasti seluruh elemen luaran organisasi. Saya ingin menggunakan teknik analisis PEST. Analisis PEST merupakan alat sederhana dan efektif untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal yang mana yang mungkin dapat mempengaruhi organisasi. Kekuatan ini perlu didefinisikan kerana dapat mencipta satu peluang maupun ancaman kepada organisasi. Seterusnya, politik. Faktor politik dalam boleh ubah ini memainkan peranan penting dalam organisasi KPDN-HEP, yang mana organisasi ini sangat berkait rapat dengan kementerian dan pemerintahan. Ini kerana ketua organisasi ini adalah di kalangan menteri yang dilantik oleh kabinet. Setiap kali perubahan kerajaan berlaku, maka perubahan sistem pengurusan dan pentadbiran organisasi akan turut berubah. Seterusnya, ekonomi. Bagi pemboleh ubah ekonomi pula, organisasi KPDN akan terkesan jika berlaku perubahan ekonomi yang drastik kepada negara. Perubahan melibatkan nilai mata wang tahap negara, inflasi negara. Sebagai contoh, jika nilai mata wang ringgit jatuh berbanding mata wang dolar, maka nilai perdagang dan harga barang akan menjadi tinggi. Aspek sosial. Bagi aspek sosial dan budaya pula, aspek ini berpandukan sikap dan perubahan budaya masyarakat ataupun pengguna di Malaysia. Aspek penyalahgunaan dan penetapan pada harga barang, sikap pengguna kepada kenaikan barang dan sikap pengguna kepada layanan pelanggan. Bagi aspek teknologi pula, seperti yang kita tahu, di era perkembangan teknologi tinggi, negara kita tidak ketinggalan dalam memperkenalkan teknologi dalam bidang pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan kepada pengguna. Aspek ini memberi perubahan kepada KDN bagi mana mereka juga telah melakukan penguatkuasaan dan kawalan barangan yang dijual melalui media sosial. Peluang dan ancaman juga melibatkan analisis dalaman dalam menekankan aspek ancaman dan luaran bagi organisasi, yang mana aspek ini perlu dianalisis bagi mencari formula strategik kepada organisasi. Bagi peluang organisasi, kita tidak dapat melihat yang mana KDN mempunyai kelebihan pada aspek politik dan undang-undang. Seterusnya kita lihat berkenaan dengan analisis dalaman. Analisis dalaman lebih kepada diagnosis dalaman organisasi yang melibatkan cara pengurusan, pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan lain-lain lagi. Penulisan ini akan memecahkan analisis dalam kepada dua aspek, iaitu aspek fungsi dan kecakapan teras. Aspek fungsi ini kita dapat lihat KPDN mengandungi pengurusan dalaman yang baik, pengurusan organisasi yang lebih kepada penyediaan perkhidmatan kepada pengguna dan penguatkuasaan melalui undang-undang. KPDHEP juga menggunakan pendekatan
kawalan kendiri kepada kaki tangan organisasi yang melalui anugerah atau pengiktirafan kempen kerjasama strategik dan taklimat yang khusus. Sebenarnya aspek ada akhir sekali, aspek kecakapan trust. Dalam aspek ini, KPDN telah menjalankan sistem pengkomputeran yang moden dan dikemaskini dari tahun ke tahun. Sistem laman web juga dikemaskini supaya pengguna lebih mudah untuk memberi aduan. KPDN juga menjalankan sistem penguatkuasa seimbang yang mana sistem ini memperkukuhkan omnipresence di setiap hotspot. Mereka juga menjalankan keputusan penguatkuasaan yang mana setiap operasi akan dikaji semula oleh pihak atasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan menerang tentang formula strategi. Strategi, setiap organisasi tidak terbentuk dengan sendirinya. Strategi harus dibentuk dengan analisa atau kajian terhadap organisasi. Analisa mendalam, luaran dan dalaman harus dilakukan dan dibincangkan untuk menghasilkan strategi yang baik. Analisa tambahan yang akan dibincangkan adalah analisis SWOT. Terdapat 4 analisis SWOT, iaitu yang pertamanya adalah kekuatan. Kekuatan menggambarkan keunggulan dan prestasi organisasi seperti teknologi organisasi yang baik dan organisasi yang kukuh. Kekuatan KPDN SAP lebih kepada teknologi kerja dan perkhidmatan yang diberikan. Perkhidmatan yang diberikan secara menyeluruh menyebabkan kesemua pelanggan mempunyai hak mereka sebagai pengguna. Yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan KPDN SAP yang jelas kita dapat lihat adalah aspek masalah kaki tangan. Biarpun cara kerja KPDN SAP lebih berteknologi tinggi dalam perkhidmatan, akan tetapi masalah kendiri kaki tangan menyebabkan isu utama organisasi ini. Seperti yang kita tahu, KPDN SAP mempunyai aset yang canggih dan bekalan data yang hampir sempurna. Akan tetapi, pemantauan dan penguatkuasaan yang betul masih dipertikaikan oleh pengguna dan masyarakat. Okey, yang tiga, peluang. Dari segi peluang pula, kita dapat lihat KPDN SAP berpeluang meningkatkan prestasi dan penguatkuasaan secara menyeluruh dengan membuat kerjasama strategik dengan organisasi lain. Seperti yang kita tahu, kekuatan keanggotaan yang lebih akan meningkatkan lagi daya kerja yang komprehensif. Okey, yang akhir adalah ancaman. Ancaman bagi organisasi ini tidak lain lagi adalah peniaga dan pembekal yang tidak beretika. Ancaman ini, jika kita diteliti dan diambil berat, mungkin akan memberi kesan buruk kepada organisasi. Sikap individu yang tidak beretika yang memanipulasi harga dan hak-hak pengguna memberi kesan buruk kepada mereka. Aduan akan dibuat dan penguatkuasaan akan dijalankan. Jika ancaman ini merebak dan tidak dapat dikawal, akan memberi kesan buruk kepada organisasi yang mana organisasi ini mungkin akan diganti dengan organisasi lain yang dianggap lebih relevan dalam mengawal ancaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faisal bin Abdul Halim, 266661. Jadi seterusnya saya ingin menerangkan tentang cadangan daripada hasil analisis yang telah kita lakukan. Jadi setelah kita melakukan beberapa analisis dan seperti SWOT analisis dan PES analisis, kita dapat mewujudkan beberapa perancangan strategi. Jadi saya ingin mencadangkan perancangan strategi berkaitan dengan isu yang telah dikemukakan tadi. Jadi cadangan yang pertama ialah mewujudkan sistem pemantauan dan pengukuran sistematik kepada kaki tangan KPDN SAP. Seperti yang kita tahu, masalah utama bukanlah penjadualan aset-aset logistik daripada KPDN SAP, tapi masalah utama yang kita dapat kesan ialah masalah kendiri keanggotaan di KPDN SAP yang mana penguatkuasaan yang telah dilakukan kurang cekap dan prestasi yang diberikan kurang. Jadi saya ingin mencadangkan agar wujudkan satu mekanisme pematuhan yang sistematik ke atas kaki tangan. Macam contohnya kita akan wujudkan satu tim untuk pematuhan prestasi dan kita akan wujudkan zon-zon pematuhan dan pengukuran produktiviti. Dan kita juga akan mewujudkan ranking bagi cawangan dan negeri bagi KPDN SAP negeri di cawangan-cawangan daerah ataupun di negeri. Jadi dari situ setiap anggota akan dapat menilai tahap
tahap prestasi penguatkuasaan adalah mereka lakukan. Contohnya di negeri-negeri lain, contohnya di negeri Kedah. Jadi negeri Kedah dia dapat lihat di negeri Selangor, KPDNSP penguasaan dilakukan sangat tinggi. Jadi negeri itu akan KPDNSP di negeri Kedah akan terasa seperti mereka perlu melakukan lebih pematuhan untuk mendapat prestasi yang lebih kepada penguasaan di negeri itu. Yang kedua ialah melakukan operasi berkala bersepadu dengan menggabungkan penguasaan, risikan dan penyiasatan. Jadi seperti yang kita tahu, setiap operasi ataupun penguasaan yang telah dilakukan berlaku kekurangan yang mana penguasaan yang tidak selesai, operasi yang tidak selesai. Jadi kita akan buat satu operasi berkala yang mana secara berterusan contohnya seperti kes penyeludupan minyak ke negara luar seperti Thailand. Jadi kita akan melakukan penguasaan, risikan dan penyiasatan sehingga selesai kes itu. Yang ketiga ialah melakukan kerjasama strategik dengan jabatan lain. Seperti yang kita tahu, cadangan ini antara cadangan yang terbaik. Yang mana berbalik pada permasalahan tadi ialah permasalahan kaki tangan KPDNSP yang kurang cekap. Jadi kita dengan kerjasama yang dilakukan, kita dapat berkongsi latihan, berkongsi logistik dan peralatan dan berkongsi maklumat dengan jabatan-jabatan lain seperti jabatan PDRM, immigration yang berkaitan dengan warga asing. Jadi dengan kerjasama strategi ini kita dapat meningkatkan kecekapan kaki tangan itu sendiri. Jadi yang terakhir ialah cadangan saya ialah menambah baik ECC. ECC ini yang mana seperti yang kita tahu ialah Enforcement Command Center. Enforcement Command Center ini ialah satu pusat komunikasi. Jadi bagi kumpulan kami, perkara yang paling penting dalam strategi ataupun penguasaan organisasi ini adalah komunikasi itu sendiri. Jadi dengan menambah baik Enforcement Command Center, kita akan dapat meningkatkan sistem komunikasi keanggotaan ataupun kakitan KPDNSP di cawangan-cawangan atau negeri. Jadi seterusnya ialah kesimpulan. Secara keseluruhannya, setiap analisis yang dilakukan dalam analisis ini adalah untuk menyelesaikan isu-isu yang melanda KPDNSP dan membentuk strategi yang penting dalam memacu organisasi ke masa depan. Aspek seperti pengurusan dan keanggotaan harus dititikberatkan dan dipertingkatkan. Ancaman dan kelemahan harus dibendung agar tidak merosakkan dan menjatuhkan organisasi tersebut. Organisasi juga harus melakukan kerjasama luar agar dapat berkongsi kepakaran, aset dan meningkatkan aspek kecakapan kemahiran. Jadi sampai di sini saja presentation daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.